Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. غفورا رحيما أستغفر الله وكان الله 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 غفورا رحيما. Kuantan 89.6. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Jam kedua bersama Destinasi. Alhamdulillah, untuk waktu ini kita akan bersama dan sambung kembali pengajian ilmu akidah bersama rancangan Imanuna Iman Kami bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masih bersama Dr. Aiman untuk kitab Al-Muqaddimat, dan petang ini Dr. akan membincangkan tentang perbahasan hukum. Dan untuk para pendengar, ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404, dan insya-Allah kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda juga, kalau ada senang, boleh hantarkan juga komen, share anda dan juga soalan anda di FB dan di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda terus setia bersama kami menantikan rancangan Imanuna sebentar sahaja lagi. Kita laungkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hari yang indah, senyuman pertama, ulurkan salam ukhuwah kita, berpesan mengingati, dituntut agama, kita bagaikan satu keluarga. Silaturahim ini tak akan terpisah, jarinkan seperti Rasulullah dan sahabat. Kita laungkan Allahu Akbar, Allah
tahu kos sara hidup semakin meningkat tapi pendapatan tetap sama. Takkan nak bergantung kepada gaji saja. Orang yang bijak akan melabur untuk peluang menjana pulangan pelaburan. Di PNB Investment, pelaburan minima hanya RM100. Dapatkan rundingan percuma mengenai pelaburan unit amanah patuh syariah. Hubungi 03-4145-3909 atau layari pmbinvestment.com.my. PNB Investment, pengurus unit amanah patuh syariah. Pengalaman kami, keyakinan anda. Abang, kat mana kita boleh dapatkan hiasan kaligrafi Islami yang eksklusif, unik dan nampak mewah? Jauhari. Jauhari? Iya, Galeri Jauhari. Semua jenis kaligrafi Islami ada di Galeri Jauhari. Nak custom pun boleh. Wow, bagus ya bang. Macam mana nak cari galeri Jauhari ni? Layari jauhari.com.my atau FB Seni Jauhari ataupun WhatsApp je 016 577 5606. Jauhari, seni Islami terindah. Sajadah maksudnya bersujud, ada 3 huruf, sin, jim dan dal. Jom daftar sekarang di Tadika Al-Baghdadi Playtime Center, Prasekolah Al-Quran dan Tahfiz pilihan ibu bapa. Sila hubungi 017-6038-696 atau daftar di jomapc.com. Bijak dunia, bijak akhirat. Ikan siakap buah papaya ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan 2 konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan belengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Nak melabur tapi tidak tahu nak mula? Seronok tengok orang melabur. Dapat menjana pulangan dan simpanan. Kalau berlaku kecemasan, dana sudah ada. Tapi kita bila lagi nak mula? Jangan risau. Hubungi PNB Investment. Kami sedia membantu anda. Dapatkan rundingan percuma mengenai pelaburan unit amanah patuh syariah. Hubungi 03-4145-3909 atau layari pmbinvestment.com.my. PNB Investment, pengurus unit amanah patuh syariah. Pengalaman kami, keyakinan anda. Wah, cantik dan segarnya pokok Farah. Pokok bunga berbunga, pokok daun semua lebar-lebar. Apa rahsia ni? Rahsianya, baju mutiara dan mutiara shield blend. Bila pakai baju mutiara, pokok jadi sihat dan segar bugar. Lepas tu, sembuh mutiara shield blend untuk elak serangan bena dan makhluk perosak. Dua-dua tu organik, senang dan selamat nak pakai. Mana nak dapat baju mutiara dan mutiara shiplan ni? Di bajamutiara.com. Semua kedai dalam talian mereka ada di situ. Oh, bajamutiara.com. Senangnya. Sekarang juga saya nak cari. Cintai tanaman anda. Buktikannya dengan bajamutiara.com. Ikan siakap buah papaya ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan 2 konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan belengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM sentiasa menemani perjalanan anda dengan jua dan minda yang bermanfaat menerusi rancangan terbaik kami. Dengarkan setiap hari rancangan Raudah Jiwa, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna, Usrah Nurani dan Hayya Bil Arabiyah bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam destinasi 4 petang hingga 7 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Sukufahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan yang kita bawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini, Imanuna Iman Kami. Dan untuk Imanuna Iman Kami, untuk para pendengar, kita ada kitab yang kita insya-Allah gunakan untuk tahun ini bersama kitab Al-Muqaddimat, dan bersama untuk petang ini untuk yang membincangkan kitab Al-Muqaddimat ini bersama alhamdulillah yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, hadir di konti pada waktu ini. Assalamualaikum Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Doktor, kaifa haluka? Alhamdulillah بخير. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف الحرمين بخير؟ الحمد لله بخير ما شاء الله. الحمد لله إن شاء الله. هذا نرجو أيضا حضرتك إلى هناك إن شاء الله. أنا أشتاق إلى الحرمين. نعم. كلنا نشتاق. نعم الحمد لله. إن شاء الله جميعا بإذن الله. Bersama Dr. Aiman insyaAllah untuk petang ini kita akan bincangkan bersama perbahasan hukum doktor, dan untuk mukadimahnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kepada yang terhormat dan dimana, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para immah, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah SWT dapat meneruskan pengajian kita kitab Al-Muqaddimat karangan Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala, yang mana hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita pada hari ini setelah muqaddimah kepada Al-Muqaddimat. Jadi minggu lepas muqaddimah kepada Al-Muqaddimat, kita masuk pada perbahasan pertama tentang hukum. Ni. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah, kenapa perbahasan hukum ni penting? Kerana banyak orang salah faham tentang perbahasan konsep teologi atau akidah dengan mapan dan kuat apabila istilah-istilah yang basic tidak difahami. Jadi ibarat dia kita nak belajar matematik, benda basic istilah tu kita tak tahu. Kan? Contoh dia, apa itu campur, apa itu tolak, apa itu bahagi, division, plus, minus, kan? Ini kita tak tahu. So bila istilah tu kita tak faham, maka kita sesat di jalan lah. Ada yang kata, Ustaz, kenapa kita kena belajar dengan cara macam ni? Ini cara falsafah. Ada yang kata macam tu. Ini kena betulkan. Ini bukan cara falsafah. Ini cara ulama ahli sunnati wal jamaah. Hatta al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala meninggal 324 Hijriah. Imam kepada manhaj setelah dijalurkan akidah ahli sunnah wal jamaah mengikut Abil Hasan al-Ash'ari tersebut. Jadi dia juga dia mengarang sebuah kitab bernama Risalah Istihsanil Khawd fi Ilmi Kalam, tentang baiknya terjun di dalam ilmu kalam. Ini bahagian daripada ilmu kalam, bukan sepenuhnya. Tapi jadi nak faham tu dia kena ada ilmu lah. Macam kita belajar fiqh. Fiqh ni kan datang daripada Nabi Muhammad SAW. Fiqh. Tapi ada tak Rasul kata syurutus salat, arkanus salat? Kenapa ada syarat, kenapa ada rukun salat? Rasul ada sebut tak? Solat ni ada syarat, ada rukun. Kan? Tak ada. Tapi kenapa ulama membahaginya? Untuk mudah faham. Kalau nak solat, mana yang compulsory, mana yang sunat. Sunat ni ada sunat ab'ad, ada sunat mu'akkadah. Kan? Ada sunat ab'ad, sunat hay'ah.
Jadi ini semua difahami daripada Al-Quran dan Sunnah. Lalu dimudahkan oleh ulama dengan bentuk istilah. Begitu juga dalam akidah. Memang kita boleh je qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi cuba kalau kita bahas tentang perbahasan api yang membakar atau Allah yang membakar, yang memberi kesembuhan Allah atau ubat. Ni macam mana? How do we explain? Kita akan bahas hukum. Kita akan bahas sifat wajib, sifat mustahil. Jadi kalau orang yang tidak mempelajarinya lebih dalam, dia mudahlah, dia tuduh je lah, ini falsafah. Kenapa falsafah? Allah sifat wajibnya wujud, lawannya tidak wujud. Apa lawan tidak wujud? Tadi kata wujud, sekarang tak wujud pula. Itu nama dia sifat lawan. Lawan tu mustahil. Maksud sifat lawan tu sifat mustahil, kerana wajib tu mesti ada. Mustahil ini tak boleh ada. Akal tak boleh terima kewujudannya. Ini bukan falsafah. Falsafah, contoh membahas falsafah. Okey, kita tahu bahawa alam ini exist because we can see. Kita nampak alam ini wujud. Dari mana alam ini mesti berasal? Saya merasa mesti berasal daripada satu titik permulaan. Contoh dia. Kenapa titik permulaan dan lain-lain. Ini perbahasan falsafah. Contoh dia. Ini ada yang dipanggil dengan cause and effect. Iaitu mesti ada cause and effects. Kita bahas. Itu falsafah. Dia kalau tak pernah baca buku falsafah, tak bolehlah nak menuduh sifat 20 pengajian akidah Asy'ariyah ini sebagai falsafah. Sebab falsafah tu kitab dia macam mana? Contoh kitab falsafah ni Danish Maneh, Imam Ibn Sina. Dia ada karang kitab Danish Maneh dalam bahasa Parsi. Dalam bahasa Arab dia adalah Isyarat wa Tanbihat. Contoh dia, kalau tak salah tu nama dia Asy-Syifa. Nama Asy-Syifa. Kalau orang tak baca, dia kata, itu kitab perubatan. Asy-Syifa, maksud dia ubat. Tapi dia tak pernah baca. Kat depan tu dia mula dengan ilahiyat, dengan mantik, dengan berapa asas tabi'iyat. Baru dia masuk tentang perubatan dan lain-lain. Tapi biasalah. Zaman sekarang, zaman orang lebih suka tengok apa dia panggil YouTuber yang berbicara tanpa asas. So that's why kita berbicara dengan reference. When we ngaji dengan reference di Radio IKIM ni, alhamdulillah, dari dulu, dari pertama sampai akhir, kita ada panduan, kita ada reference. So apabila pertikaian itu muncul, the first thing that we have to answer is, where is the reference? Mana sumber dia? Mana rujukan dia? Ini rujukan dia. Melainkan kita pertikaikan ke ahli sunnah wal jamaahnya Imam Sanusi. Dan kalau kita pertikai itu, kita terpaksa pertikai Sultan Iskandar Shah di Perak yang menulis kitab akidah, Sultan Sulaiman, Sultan Selangor yang menulis kitab pohon agama. Terpaksa kita mempertikaikan Syekh Abdullah Fahim, kita mempertikaikan semua ulama-ulama alam Melayu yang mengarang kitab-kitab tentang akidah. Belum lagi yang hebat-hebat yang belakang-belakang lagi banyak. Ini hadir wal hadirat bizakumullah. So that's why kita kena hati-hati. Macam yang telah disebutkan oleh PM kita baru-baru ni, yang mana dinukil dari Shakespeare, a tale told by an idiot with sound and fury. Dia tidak ada, tak menunjukkan anything, it doesn't show anything, define, tidak menunjukkan dia benar anda tersalah. So we have to understand benda tu. Kita berdasarkan reference. We must always have the reference. So hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi al-hukmu isbatu amrin aw nafyuhu. Kita bahas tentang hukum. Hukum tu apa? Hukum ni, hukum lah Ustaz.
InsyaAllah kita bahas lebih dalam setelah ini, insyaAllah. Iya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, kita akan buka ruang dan peluang untuk anda bertanya kepada Dr. Aiman. Boleh hantarkan melalui WhatsApp kodi 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami, Hania, di Destinasi IKIM. Kuala Terengganu 100.2. Akhlak, adab dan juga ikhlas. Maknanya itulah sebenarnya pil yang kita kena makan. Tak kiralah ya, tak di mana pun pemikiran kita, tetapi masukkan akhlak kita, ya, tunjukkan, jelmakan akhlak dan adab itu. Dan inilah yang sebenarnya perjuangan Nabi SAW, ya. Utammima, kata Nabi, makarimal akhlak, menyempurnakan. Jadi kalau janganlah pula kita, Nabi dah sempurnakan akhlak, kita cemarkan akhlak, kita runtuhkan akhlak yang telah dibina oleh Rasulullah atas nama Rasulullah, ya, atas nama kononnya perjuangan kita nak mengangkat Rasulullah, tetapi Masya Allah kitalah yang meluntuhkan yang apa disempurnakan oleh Nabi SAW. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya, tidak beriman seseorang itu dengan iman yang sempurna sehinggalah aku menjadi paling dicintai olehnya lebih daripada anaknya sendiri, ayahnya, dan daripada seluruh manusia. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maksudnya, katakanlah wahai kekasih Allah, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, kerana Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Johor Bahru 106.2 FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Imanunah Iman Kami. Dan untuk waktu ini masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang membincangkan tentang perbahasan hukum dari kitab Al-Muqaddimat. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk waktu ini. Dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 004. Untuk waktu ini masih bersama doktor untuk sambungan ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan mukadimah tadi kita dah tahu kenapa kita belajar tentang hukum. Pertama sekali sebab kita nak kata apakah nak bahas tentang sifat yang wajib bagi Allah. Ini berarti menetapkan sesuatu atau menafikan sesuatu. Maksud dia isbatu amrin au nafihu. Di sini dimulai oleh Imam Sanusi rahimahullah. Very nice. Dimulai dengan Muqaddimatul Ahkam, al-hukmu isbatu amrin au nafihu. Dimulakan dengan itu. Al-hukmu isbatu amrin au nafihu. Kalau diterjemahkan bahasa Melayu dia yang saya terjemahkan, iaitu hukum ialah menetapkan suatu perkara atau menafikannya. Maksud menetapkan suatu perkara
seperti kita meletakkan perbahasan tentang iaitu apa? Hukum tentang solat 5 waktu. Kita mengatakan ia wajib. Ini hukum syar'i, solat 5 waktu wajib. Tapi itu yang berkaitan hukum syar'i. Kalau kita berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala bersifat wujud atau tidak? Ini ada atau tidak? Ada tu wujudlah. Bagi kita kata itu isbatu amrin, menetapkan ada bagi Allah sifat wujud. Ini hukum. Dan macam mana sifat wajib bagi Allah wujud ini? Sifat wujud bagi Allah ini wajib. Means akal tak boleh menolak tidak adanya. Kan? Maka ini nama dia hukum akli. Hukum akli, sifat wujud bagi Allah adalah wajib. Okay. Lalu kita kata pula, kalau api kena kayu bakar, ini macam mana? Menetapkan terbakarnya kayu apabila terkena pada api. Ini dikata hukum adatnya. Secara adat, api bila jumpa dengan kayu menetapkan adanya terbakar. Secara adat. Okay. Kalau dikata secara adat means tidak. Tidak semestinya, tidak lazim. Boleh je mencari-cari adat. So this you have to understand. Ni kita kena faham dulu sebelum kita go forward. Kan? Ini macam lebih kurang nak belajar fardu ain solat 5 waktu kat sekolah rendah, kita belajar ni takbiratul ihram, kena ada niat, rukun niat ni. Detail apa itu rukun atau apa itu syarat kita tak masuk dalam. Kadang-kadang budak-budak tak tahu pun dia hafal je. Dia solat, dia tahu okey ni yang kena ada, ni yang kena, ini yang boleh tak ada boleh ada. Doa subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini boleh ada boleh tak ada. Tapi Fatihah kena ada. Tak ada Fatihah tak sah. Contoh dia kita belajar kat sekolah. Ini basic. Detail tu dia tak tahu. Samalah dalam akidah bila kita mula-mula waktu kecil, Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Ini nama dia akidah. Kita tak bahas hukum, tak bahas dalil, tak bahas burhan, tak bahas hujah. Ya, itu wajib. Maksud yang tadi tu, sifat 20 tu yang kita, itu wajib. Itu yang kita hafal waktu kecil. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu wajib. Tapi bila kita berhujah naik atas sikit, kenapa Allah SWT mesti wujud? Ini pertanyaan. Anak kita tanya kita, Papa, kenapa Allah wujud? Boleh terangkan kenapa Allah wujud? Kita kena jawab. So how do you explain? Kita perlu pada perbahasan yang bersifat ada burhan. Ini dia samalah bila kita solat. Kenapa solat, apa beza syarat, apa beza rukun? Kan? Ni bukan hukum syarak. Seorang akan bahas. Ini bukan tugas saya, ini tugas Lutfi lah. Itu kalau akan tanya dia, Maulana Lutfi pagi tadilah. Itu kena tanya dia. Contoh dia. So seperti itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi hukum secara umumnya definisi dia adalah menetapkan satu perkara atau menafikannya. Seperti menetapkan sifat wujud bagi Allah, atau menafikan kesyirikan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nampak? Jelas? Clear? Okay. Lalu of course hukum ni macam saya sebut tadi, dah sebut sikit lah. Ada syarak lah, ada adat lah, ada akal lah. Sebab itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa yanqasimu ila salasati aqsamin. Kan? Wa yanqasimu ila salasati aqsamin. Iaitu bermaksud ia terbahagi kepada 3 bahagian. Jadi hukum ini terbahagi kepada 3 bahagian. Syar'iyyin wa 'adiyyin wa aqliyyin. Jadi ada hukum syarak, ada hukum adat, ada hukum akli. Ni. Jadi hukum tu secara globalnya ada 3. Menetapkan satu perkara atau menafikannya, ini terbagi pada 3 jenis. Menurut Al-Imam
Al-Imam As-Sanusi rahimahullah. Lalu dia sebut dekat sini. Dia sebut kat sini, kenapa ada 3? Kerana macam saya sebut tadilah, kita nak berbicara tentang apa? Kalau berbicara tentang hukum yang berkaitan datang daripada Allah SWT menetapkan, hukum hakam perbuatan mukallaf dipanggil syarak. Kejadian yang berlaku pada seseorang atau kepada sesuatu, hukum wad'i. Nanti kita akan detail. Kalau berkaitan tentang rasional tak rasional, means akal ini menetapkan Allah SWT mesti wujud, mustahil ia tidak wujud, itu hukum akal. Bila menetapkan perkara-perkara yang bersifat fizik, nanti itu yang pecah dia. Orang yang tak faham karamah, yang tak faham mukjizat, yang tak faham istidraj, yang tak faham sihir, yang tak faham ma'unah, yang tak faham irhas. Ini ada banyak jenis. Akhirnya mengajarkan kepada orang awam sesuatu yang keliru, mendakyahkan kepada orang awam sesuatu yang keliru. Ini tengoklah duduk cerita wali tu buat ni, wali tu buat ni. Ini tak masuk akal. Tunggu dulu, itu hukum adat atau hukum akli? That shows that orang tu dia tidak faham perbahasan basic di dalam akidah. Ini basic ni, muqaddimah ni basic kan. Ini ulama dulu ngaji. Jangan cakap mana ada tak, dulu di masjid-masjid. Ngaji kitab-kitab ni asas. Kitab yang kecil-kecil tu ada dibahas. Cuma sekarang ni orang malas ngaji tak tahulah. Kalau rajin ngaji tahulah. Ni. Itu sebab itu dia dibagi kepada 3. Maka dikatakan oleh muallif yang pertama, fasyar'iyyu khitabullahi ta'ala khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bitalabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Syarak ni apa? Bila kita hukum syarak, hukum syarak ialah perintah, atau dikata khitabullah. Maksud khitabullah ni maksud dia apa? Iaitu seperti firman, kata-kata yang ditujukan kepada sesiapa yang dapat untuk memahami. Itu namanya khitab. Kalau kita kata khitab, itu adalah khitab. Titah. Kalau bagi Allah, titah lah. Jadi, hukum syarak ialah titah Allah, perintah Allah Ta'ala yang berkaitan dengan pekerjaan mukallaf, perbuatan mukallaf. Mukallaf ni siapa? Orang yang dah kategori memiliki beban hukum syarak. Itu namanya mukallaf. Contoh dia apa? Iaitu orang yang ada akal, sihat, dah baligh, iaitu maka dia itu adalah mukallaf. Contoh dia. Sama ada orang yang bukan Islam macam mana Ustaz? Dia berakal, dia baligh, dia mukallaf ke tidak? Ada perbahasan dalam ilmu usul fiqh. Tapi mereka juga boleh dianggap sebagai mukallaf juga. Kerana berakal dan juga baligh. InsyaAllah kita habiskan bahagian ini pada pertemuan setelah ini. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. According to positive psychologists, saying thank you is no longer just good manners. It is also beneficial to the self.
To take the best known examples, studies have suggested that being grateful can improve well-being, physical health, can strengthen social relationships, reduce positive emotional states, and help us cope with stressful times in our lives. But we also say thank you because we want the other person to know we value what they have done for us and maybe encourage them to help us again in the future. The idea that saying thank you makes people more likely to help in the future. Teach your child learns to say thank you early in life. From morning till night, thank you should be part of our everyday language. Saying thank you sets a tone and an acknowledgement that all things are in reality gifts and nothing is due or guaranteed. Saying thank you helps build an inner structure of gratefulness. Nothing should be taken for granted. Practice your thank you today. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dididik guru-gurunya agar menguasai 7 bahasa sejak kecil lagi. 7 bahasa tersebut ialah Turki, Arab, Parsi, Greek, Serbia, Itali dan Latin. Terdapat juga penulis yang mengatakan bahawa Hebrew ialah antara bahasa yang dikuasai baginda. Penguasaan semua bahasa tersebut membolehkan Sultan Muhammad Al-Fatih berkomunikasi secara langsung dengan rakyatnya. Mereka terdiri daripada pelbagai bangsa, kaum dan agama yang tinggal di lebih 20 buah negara naungan Osmaniyah di 3 buah benua iaitu Afrika, Asia dan Eropah. Selain komunikasi, penguasaan pelbagai bahasa juga penting bagi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membaca dan memahami karya atau penulisan tentang tamadun, kepemimpinan serta strategi peperangan bangsa-bangsa asing. Keupayaan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menguasai pelbagai bahasa pada usia muda ternyata menjadi teladan terbaik bukan sahaja bagi rakyatnya tetapi juga umat Islam masa kini, terutama golongan muda. Penyelenggaraan kenderaan amat penting. Diselenggara dengan baik supaya poket kita, kocek kita, masa kita tidak terbuang. Kerana di dalam skill otomotif memang dah dihadkan untuk mineral 5,000, semi sintetik 10, fully sintetik 15,000. Boleh pergi juga kepada 20,000 kepada fully sintetik. Tapi berapa tahun, berapa lama kan ini adalah kerugian kita. Jadi adalah disyorkan 15,000 untuk fully sintetik. Mengikut kepada kilometer pergerakan adalah paling sesuai untuk negara kita. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Inspirasi Euforia Islami hanya di Radio Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Imanunah Iman kami yang kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk petang ini. Dan untuk para pendengar, masih lagi bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akifi, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang membahaskan tentang perbahasan hukum. Dan untuk petang ini bersama doktor untuk sambung ini, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dah bahas bahawa syarak, hukum syar'i adalah hukum iaitu berkaitan tentang perintah ataupun titah khitab Allah SWT yang berkaitan dengan pekerjaan mukallaf. Dan kita dah bahas iaitu mukallaf ini orang yang berakal, yang baligh, kan, berakal dan cukup umur. Macam mana cukup umur tu kita perbahasan lain kali lah. Jadi ini adalah mukallaf. Maka orang yang bukan Islam menurut hukum usul fiqh lah kita kata, dalam ilmu usul fiqh perbahasan dia ada khilaf, tapi yang dirajahkan mereka juga dianggap sebagai mukallaf. Okey. Bila kita dah tahu ini, iaitu apa? Pekerjaan mukallaf secara tuntutan atau keharusan atau ketetapan bagi kedua-duanya. Maksud dia apa? Iaitu apa-apa hukum dan titah yang berkaitan tentang pekerjaan mukallaf sama ada berkaitan tentang talab, iaitu tuntutan daripada Allah SWT,
Seperti solat 5 waktu. Ini adalah tuntutan yang Allah titahkan wajib kepada mukallaf untuk lakukannya. Ini nama dia hukum syarak. Menetapkan hukum solat 5 waktu wajib. Itu hukum syarak. Atau ibahah. Boleh atau tidak. Contoh dia. Meninggalkan puasa hari Khamis. Ini dipanggil dengan ibahah. Benda yang mubah. Atau contoh dia makan karipap. Ini ibahah. Ini ibahah. Ibahah tu maksud dia harus. Boleh ada, boleh tak ada. Okey. Bahasa Melayu haruslah. Bahasa Indonesia harus tu macam wajib. Itu bahasa Indonesia. Jangan confuse. Ini harus tu maksud dia ibahah. Atau wad'i lahuma. Wad'i itu adalah ketetapan kejadian yang berlaku. Contoh dia. Adanya keluarnya sesuatu daripada kubul atau dubur, berarti batalnya wudu. Dia bukan membahas taklifi pembebanan hukum, bukan. Dia membahas keadaan terjadi ini konsekuensi dia. Konsekuensi dia maksud dia ini hukum dia batal wudu, cukup syarat, cukup rukun, nikah sah, nufus. Apa yang hasil dari hubungan antara orang yang dah sah bernikah, nama dia, anak dia dinisbahkan kepada si ayah. Contoh dia, ini nufus kita panggil. Itu adalah wadai. Boleh jelaskan? Ini nama dia hukum syarak. InsyaAllah kita akan bahas lagi tentang hukum ini, sebab ada lagi 2 lagi hukum yang akan kita syarahkan. Sebelum itu pembahasan lebih banyak tentang hukum syarak pada minggu hadapan. Kita buka Q&A. Ya, insya-Allah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Ada soalan di YouTube, Doktor bertanya, Harun Malaysia bertanya, Doktor, saya sangat nak mengetahui burhan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Tuan Harun Malaysia, pertama, burhan yang dimaksud burhan ini adalah dalil, bukti. Bukti yang kuat, yang kukuh. Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Okay, kalau nak kata dalil dia yang paling jelas, banyak sebenarnya. Okay, tapi yang paling Quran. Al-Quranul Karim adalah mukjizat yang diturunkan dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Perbezaan Al-Quran dengan mukjizat Nabi-Nabi yang lain, Nabi Musa, tanda dia sebagai Nabi, tongkat jadi ular. Belah lautan. Tapi tuan-tuan nampak kepada hari ini? Tidak. Kan? Nabi Isa menghidupkan orang yang telah mati. Hari ini, orang yang tak percaya Tuhan ni, dia kata, itu semua cerita dongeng. Kan? Tak masuk akal. Ada yang sebut tak masuk akal. Macam tu. Ini yang kita sebut, perbahasan tersebut, hukum tadi. Tapi apabila kita berbicara Al-Quran Karim, sampai sekarang terbukti tidak ada yang mampu menulis atau melakukan, mengarang seperti Al-Quran. Tak payahkan seperti Al-Quran. Tak payahkan di seluruh Al-Quran. Minta satu surah sahaja. Bahkan satu ayat pun tak ada yang mampu. Dari segi accuracy, khabar perkara yang belum terjadi, benda gaib, dari segi bahasa yang tinggi, dari segi kesahihan, mutawatir. Just imagine, Al-Quran yang ada di Nusantara sebelum zaman globalisasi, kalau ulama' dulu, ulama' Nusantara ni pergi ke barat, jumpa ulama' Maghribi, ulama' Morocco, ulama' Andalusia dari barat, mereka membaca Quran yang sama. Can you imagine? Tak ada perbezaan sama sekali. Berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Kita boleh tengok kitab yang ditulis. Jadi contoh dia Kutub Muqaddasah. Injil yang ditulis atau disalin oleh Imam Ghazali ketika menjelaskan beberapa isu perbandingan agama, berbeza dengan naskah yang ada di negara barat. Misalnya. Itu adalah dalil yang paling kuat. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Doktor. Dan ada soalan satu lagi di YouTube juga dari Dr. Farid Ismail bertanya, mohon pencerahan, apakah hukum adat dan hukum akil terkait dengan perbahasan sains dan logika? Okey. Dr. Farid Ismail
marhaban bikum. Pertama, bila berbicara hukum adat, dia berkaitan dengan sains. Kita panggil ilmu tabi'i. Itu adalah sains. Contoh dia natural science lah. Kita bicara tentang api berkena dengan kayu, terbakar atau tak terbakar, fizik in sense of gravity. Ini adalah berkaitan dengan hukum adat. Means hukum adat, nanti definisi panjang. So stay tune every Thursday, setiap Khamis petang, insya-Allah kita akan sampai pada perbahasan itu. Kalau logik, kita kena ingat dalam ilmu logik pun mathematics is part of logic. Kan? Betul kan? Matematik adalah part of logic. Ini adalah hukum akli. Contoh dia 1 + 1 2. Akal takkan kata 1 + 1 5. Kan? Ni samalah. Semua benda yang dari tiada kepada ada adalah bukan qadim kan? Dia adalah baru dipanggil. Hadis tu baru, means kewujudannya dari non-existent. Semua benda yang wujud dari ketidakwujudan mesti memerlukan perkara lain yang mewujudkannya. Alright? Berarti benda itu makhluk lah. Allah Subhanahu Wa Taala khaliq. Bahasa Al-Quran khaliq. Wal makhluk kan? Makhluk itu muhdas, benda yang baru. Khaliq itu pencipta, yang menciptakan. So khaliq ini ada dua. Sama ada yang hadis ataupun yang bukan. Iaitu qadim, Allah SWT. Itu kita akan bahas juga lebih dalam. Ini perbahasan hukum akli. Berarti alam ini dari tiada kepada ada. Tentulah ia berhajat kepada pencipta khaliq yang ia wujud bukan dari ketiadaan kepada ada, tapi sedia ada, qadim. Ini perbahasan logik. Kan? Itu nanti kita bahas lebih dalam bab ini, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan ada soalan lagi di WhatsApp Konti bertanya, Doktor, saya tidak jelas dengan perbezaan sifat 20 dan falsafah. Ada yang kata sifat 20 itu falsafah. Bagaimana Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf mungkin penjelasan saya tadi tidak jelas. Sifat 20 bukan falsafah. Orang yang menuduh sifat 20 falsafah itu dusta. Sebab apa? Dia tidak membaca. Sifat 20, Allah wujud, qidam, baqa. Yang 20 sifat yang kita hafal, yang Raihan duk nyanyi tu. Sejak saya 1997, Form 1 dulu duk hafal. Sebelum tu dah hafal lah. Tapi menghafal dengan lagu tu dari Raihan ni. Ini adalah yang memang telah disebutkan oleh ulama akidah. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari sendiri ada sebut di dalam kitab Al-Lumah. Cuma dia tidaklah sebut sifat 20. Jadi perbahasan akidah itu tidak sistematik lagi. Itu sahaja. Dan kalau kita rujuk kitab falsafah, mana ada bahas sifat 20? Jadi dusta yang kata sifat 20 itu dari falsafah. Tidak, sifat 20 itu adalah perbahasan akidah di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi 22 lah ada perbahasan sifat takwin dengan yang lain-lain. Kan? Itu perbahasan lain. Jadi inti dia, jadi jangan salah faham. Kalau nak tahu perbahasan akidah falsafah, boleh buka kitab falsafah. Ia bukan perbahasan sifat 20. Jadi saya harap yang mendengarkan pengajian ini tidak keliru. Sifat 20 bukan falsafah. Sifat 20 itu akidah. Bahkan bukan lagi ilmu kalam. Ilmu kalam tu lebih tinggi sikit. Iaitu hujah-hujah untuk mendukung sifat 20 dan menolak akidah yang batil. Yang nak masuk menyerang sifat 20. Itu ilmu kalam. Ini dipanggil scholastic theology. Tapi kalau sifat 20 itu akidah. Creed. Kita panggil Islamic creed. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Mungkin soalan terakhir pada waktu ini, Doktor, dari Negeri Sembilan bertanya, macam mana yang dikatakan berhukum dengan fatwa hati? Okey, ini soalan ini mungkin agak esoterik sikit. Bukan esoterik. Susah untuk dicerna. Maksud berhukum dengan fatwa hati. Pertama, berhukum means saya boleh faham dari uslub bahasa Melayu itu adalah berpegang atau melakukan sesuatu sesuai dengan yang dia kata fatwa hati. Mungkin maksud fatwa hati yang disebutkan oleh penanya tadi adalah kata hati. Kita kena faham apabila berbicara tentang perkara ini, kalau berkaitan hukum hakam syarak, kita menetapkannya berdasarkan hukum lah. Al-Quran dan Sunnah.
yang turun kepada kita, ijma' dan qiyas yang turun kepada kita, dan dalil-dalil yang ada perbincangan ulama, maslahah mursalah, istihsan, syar'u man qablana, saddud dzarra'i dan lain-lain. Ini. Jadi ingat, sumber hukum bukan Quran dan Sunnah sahaja. Dia ada banyak lagi. Not as easy as that. Ini contoh dia. Tapi apabila kita berbicara, saya ni nak pergi sekarang ke nak pergi besok nak berangkat balik cuti raya Cina ni nak berangkat malam ni ke nak berangkat besok pagi ke macam mana? Itu ikut fatwa hatilah. Wallahualam lah ni kemungkinan. Hati rasa pergi sekarang lah, hati rasa itu tak ada masalah lah. Itu kalau berkaitan tu tak ada masalah. Tapi kalau nak hukum hakam halal haram, kita merujuk kepada apa? Merujuk kepada nusus syar'iyya. Ini dia, insyaAllah. Okey. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi Doktor untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir daripada tajuk petang ini, perbahasan hukum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perbahasan hukum adalah menetapkan satu perkara atau menafikannya. Itu hukum. Jadi menetapkan, contoh dia sifat wujud, ada, wajib ada bagi Allah SWT. Menafikan iaitu syirik daripada Allah SWT. Contoh dia, wajib Allah SWT tidak bersifat syirik. Sekutu maksud dia. Syirik tu adalah lawan kepada wahdaniyah. Ni. Sebab tu orang yang menolak sifat 20 ni sebenarnya dia tak faham apa itu sifat mustahil, lawan kepada sifat wajib. Basically macam ni lah. Kalau Allah mesti wujud, impossible lah Allah itu tak wujud. Impossible itu adalah lawan. Ini. So kalau itu, that is what you call as logic. Itu baru hukum akli. Bukan ada karamah ke mukjizat ke perbahasan. Itu bukan hukum akli. Itu nama dia hukum. Ada hukum khawarikul adah. Berkaitan tentang perkara yang mencari-cari adat. So differentiate. Bezakan antara dua perkara ini. So itu insyaAllah kita akan sambung perbahasan hukum syarak pada sesi kita minggu hadapan. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan untuk petang ini, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda tu setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kenapa perbuatan yang tidak baik, umpamanya zina, umpamanya menyusahkan orang lain, mencuri hak orang lain, itu mendapat dosa? Kerana ia satu pekerjaan yang tidak baik. Sebaliknya, seseorang yang melakukan sesuatu yang baik sudah pasti akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inspirasi Inforiah Islami. Semuanya diikim. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 27 Jamadil Akhir 1444 Hijriah 19 Januari 2023. Kota Kinabalu 6.23 minit malam, Tawau 6.18 minit malam, Lahad Datu 6.13 minit malam, Kuching 6.53 minit malam, Miri 6.34 minit malam, Kanga Alusta 7.25 minit malam, Pulau Pinang 7.26 minit malam, Ipoh 7.25 minit malam, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam Seremban 7.24 minit malam,
Bandar Melaka 7.23 minit malam, Johor Bahru 7.18 minit malam, Kuantan 7.19 minit malam, Kuala Terengganu 7.15 minit malam dan Kota Baru 7.18 minit malam. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Siti Khadijah. Setiap momen yang dilalui cuma pinjaman, yang kekal hanya kenangan indah bersama. Hadiahkan Siti Khadijah dalam setiap momen indah bersama. Layari sitikhadijah.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memperkenalkan Malaysia Madani sebagai usaha mengemudi serta mengangkat semula martabat dan kegemilangan negara di persada dunia. Ketika berucap menyampaikan amanat membangun Malaysia Madani di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC, Datuk Seri Anwar menyeru agar semua pihak khususnya Barisan Jemaah Menteri dan warga perkhidmatan awam supaya menerapkan Madani dalam urusan pentadbiran. Laporan penuh tragedi tanah runtuh di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm di Batang Kali Selangor pada bulan Disember lepas dijangka siap pada hujung bulan ini. Bercakap kepada pihak media selepas menghadiri Perhimpunan Tahun Baru Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim di Wisma Sumber Asli di Putrajaya, Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, beberapa isu telah dibangkitkan berhubung kejadian itu selepas laporan awal dibentangkan di Kabinet pada awal bulan ini, selain perlu memasukkan laporan pihak-pihak yang terlibat seperti Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dan Polis. Kementerian Pengangkutan MOT akan mengadakan perbincangan dengan Keretapi Tanah Melayu Berat KTMB dan Prasarana Malaysia Berat Prasarana berhubung usaha menyediakan perkhidmatan secara percuma kepada orang kurang upaya OKU dan pelajar. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fuk berkata beliau telah meminta KTMB untuk mengoptimumkan subsidi yang disalurkan daripada pihak kerajaan bagi memberi manfaat dan kemudahan kepada golongan sasar terutama warga OKU dan pelajar yang menggunakan perkhidmatan tersebut di seluruh negara. Beliau menyatakan perkara itu ketika diminta mengulas mengenai kenyataan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri bahawa golongan OKU akan menikmati kelebihan menggunakan perkhidmatan awam secara percuma. Suruhanjaya Kanak-kanak yang bakal ditubuhkan akan berfungsi sebagai sebuah badan berkanun yang bebas untuk melindungi dan memelihara kanak-kanak. Sehubungan itu, jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Uthman Said, Suruhanjaya itu akan berperanan untuk mempromosikan kesedaran dan pendidikan terhadap hak kanak-kanak kepada kerajaan dan orang awam serta mengadakan inkuiri dan menjalankan penyiasatan terhadap aduan mengenai pelanggaran hak kanak-kanak. Kerajaan Negeri Johor akan mengkaji laluan baru perkhidmatan feri di Terminal Feri Antarabangsa Puteri Harbour di Johor Bahru pada masa akan datang membabitkan perjalanan ke Singapura. Mengulas selanjut, Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi berkata dengan laluan baru berkenaan nanti, ia diyakini mampu memudahkan perjalanan antara Johor dan Singapura sekaligus membantu meningkatkan lagi taraf ekonomi di negeri Johor. Perkembangan